Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Hari ini Cikgu Liana akan menerangkan novel tingkatan 2 Jejak Monpus karya Zulaiha Paikon, edisi Negeri Melaka, Pahang, Terengganu dan Negeri Kelantan. Mari kita mulakan. Seterusnya kita lihat watak yang terdapat dalam novel ini. Watak utama dalam novel ini ialah Zahar. Zahar merupakan anak tunggal dalam keluarga yang berusia 22 tahun. Dia minat yang sangat mendalam terhadap serangga sejak kecil lagi dan mengambil jurusan biologi di Fakulti Sains Hayat Universiti Teknologi Malaysia. Watak sampingan dalam novel ini ialah Kristina yang merupakan ibu kepada Zahar, Profesor Dr. Baharudin yang merupakan ayah kepada Zahar, Mawar, Munira, Fikri, Malcolm Tan, rakan sekuliah Zahar, Ripin yang merupakan seorang pendendam, kuat cemburu dan busuk hati, dan Faridah juga merupakan salah seorang murid Cikgu Kristina iaitu ibu kepada Zahar. Sinopsis novel Jejak Monpus. Okey, baik, kita mulakan dengan sinopsis. Zahar merupakan seorang penuntut jurusan biologi Fakulti Sains Hayat di Universiti Teknologi Malaysia. Dia begitu obses bermaksud sangat suka dengan dunia serangga sejak kecil lagi. Minat Zahar terhadap dunia serangga terutamanya ulat bulu dan rama-rama makin mendalam hingga dia membina sebuah makmal kecil di sebelah rumahnya. Ibu Zahar, Kristina, yang merupakan seorang guru. Beliau sentiasa memberikan galakan kepada Zahar untuk mengembangkan minatnya. Zahar seorang penuntut yang sangat berdedikasi. Zahar telah menerima banyak anugerah atas penyelidikan dan inovasi yang dijalankan bersama dengan pihak universiti. Terdapat pelbagai spesies ulat bulu yang dikumpulkan oleh Zahar di dalam makmalnya. Namun begitu, terdapat satu spesies yang paling disayangi oleh Zahar yang dinamakannya pus-pus. Keadaan fizikal pus-pus yang lemah membuat Zahar risau. Zahar mengambil keputusan untuk ke Pulau Pisang bersama dengan Fikri dan Malcolm. Zahar mahu mencari spesies baru untuk diklonkan dengan pus-pus. Dia bernasib baik kerana telah menjumpai seekor ulat bulu yang cantik dan dinamakan sebagai Morgan. Sesuatu yang aneh telah berlaku. Morgan mengalami perubahan, iaitu ada sayap kecil di kiri dan kanan abdomennya. Selepas itu, berlaku sesuatu yang menggemparkan penduduk kampung Maju Jaya apabila beribu-ribu ulat bulu menyerang kampung tersebut. Penduduk kampung terkena penyakit. Ripin dan beberapa orang pemuda kampung datang ke rumah Zahar. Mereka menuduh Zahar sebagai punca serangan ulat bulu. Ibu Zahar, Kristina, berjanji akan memanggil pihak Jabatan Kesihatan untuk menyiasat kejadian yang berlaku. 2 hari selepas itu, unit kawalan bawaan vektor beberapa orang pegawai kesihatan dan pihak polis dari unit forensik datang ke kampung Maju Jaya. Mereka menggeledah makmal Zahar tetapi tidak menjumpai apa-apa selain ulat bulu dan pelbagai jenis rama-rama. Warung kopi Pak Mail kecoh. Berita tentang serangan ulat bulu di kampung Maju Jaya tersiar dalam surat khabar. Pak Mail, Manaf, Jusuf, Ahmad, Usop dan Ripin menyalahkan Zahar atas kejadian yang berlaku di kampung mereka. Perbualan mereka terhenti apabila melihat Zahar dan ibunya tiba-tiba dengan kereta pacuan 4 roda berada di situ. Ripin meluru keluar dari warung itu. Dia bertekak dengan Zahar. Kristina cuba meleraikan mereka. Kata-kata kesat Ripin terhadap Kristina membuat Zahar berasa amat marah. Pergaduhan antara Zahar dan Ripin berlaku. Ripin melibaskan pisau lipat ke badan Zahar. Pisau tersebut terkena pada bahu Zahar. Zahar dirawat di Hospital Pontian. Akhirnya, Zahar dibenarkan keluar dari hospital dan diberi cuti sakit selama seminggu. Zahar melayari internet dan membaca buku tentang ulat bulu. Zahar menerima jawapan dan penyelesaian bagi masalah yang melanda. Zahar mengajak Fikri menemaninya ke Pulau Pisang. Di Pulau Pisang, Zahar dan Fikri telah menjumpai beberapa ekor ulat bulu yang mirip dengan spesies Morgan. Ulat-ulat bulu itu sedang makan daun hijau bersaiz lebar. Zahar yakin bahawa Morganlah penawar bagi serangan ulat bulu di kampungnya. Pada suatu malam, Zahar terpaksa mengorbankan Morgan. Keesokannya, selepas kuliah tamat, Zahar segera pulang ke rumah. Sewaktu masuk ke dalam makmal, Zahar panik kerana bahan uji kajinya botol beracun dan buku formulanya hilang. Zahar
Zahar dan Fikri melakukan siasatan dan mendapati Ripin yang bertanggungjawab. Zahar dan Fikri ke balai polis untuk membuat laporan. Seminggu kemudian, Ripin ditangkap polis untuk membantu siasatan berhubung dengan sindiket penjualan benih campur sawit secara haram dan pemalsuan dokumen urus niaga menggunakan logo Sandarbi Plantation dan Felda Agriculture Service Sedian Berhad. Kegiatan Ripin dan beberapa orang anak muda kampung terbongkar. Mereka didapati mengusahakan tapak benih campur sawit secara haram. Semasa penggeledahan dibuat di stor Ripin, pihak polis menjumpai bahan penting yang hilang seminggu yang lalu. Formula ciptaan Zahar akhirnya berjaya. Setelah dipatenkan, formula Zahar menjadi produk yang dikomersialkan dan diberi nama Monpus. Nama Monpus ialah gabungan antara ulat bulu Morgan, dan juga pus-pus yang telah dijaki sekian lama. Akhirnya, melalui proses eksperimen yang rumit, maka terhasillah racun serangga khusus untuk membunuh ulat bulu berintik hitam yang telah menyerang penduduk kampung Maju Jaya. Pada akhir cerita, Zahar berjaya menerima anugerah beasiswa kerusi Chancellor daripada University Oxford London. Majlis tersebut menjadi detik yang paling menggembirakan Zahar kerana anugerah tersebut disampaikan sendiri oleh ayahnya, Dr. Baharuddin, yang kini menjadi tenaga pengajar di universiti tersebut. Kegembiraan Zahar semakin bertambah apabila bapa yang sangat dirindainya telah melamar ibunya semula. Serangan ulat bulu berintik hitam mempunyai hikmah yang tersembunyi. Monpus bukan sahaja telah menyelamatkan nyawa, tetapi telah menyambung hubungan yang sekian lama terputus. Demikianlah cerita ataupun sinopsis yang dapat cikgu ceritakan tentang novel Jejak Monpus. Seterusnya kita lihat pula contoh soalan novel. Selalunya dia akan bagi 10 markah. Okey, untuk contoh soalan novel kalau kamu dapat lihat di sini adalah persoalan, ada juga pengajaran, ada juga tentang latar masyarakat dan juga nilai yang dimiliki oleh watak utama. Jadi mari kita mulakan. Tema dalam novel ini ialah tema kegigihan seorang mahasiswa yang membuat penyelidikan untuk menyelamatkan nyawa manusia yang diancam oleh serangan ulat bulu. Siapa? Mahasiswa tu, iaitu Zahar. Okey, baik, kita lihat pula persoalan. Persoalan dalam novel Jejak Monpus ialah kepentingan ilmu sains dalam kehidupan. Kedua, hubungan kasih sayang dalam keluarga. Sikap dendam yang memudaratkan diri. Siapa? Ripin. Watak Ripin, dia suka berdendam. Kemudian kepercayaan tahyul dalam kalangan masyarakat. Kampung Maju Jaya tadi tu. Kemudian ketabahan dan keberanian untuk berjaya yang ada pada watak Zahar. Baiklah, berikut merupakan contoh ataupun cara untuk kita menjawab soalan novel Jejak Monpus bagi soalan persoalan. Berdasarkan novel yang saya kaji iaitu Jejak Monpus, karya siapa? Zulaiha Paikon. Terdapat beberapa persoalan dalam novel ini. Antaranya, masukkan penanda wacana semua ni. Okey, antaranya persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Contohnya, masukkan contoh, jangan lupa. Okey, contohnya Zahar telah mengaplikasikan pengetahuannya dalam bidang sains hayat untuk mencipta penawar bagi menyelesaikan masalah ulat bulu berintik hitam yang melanda kampung Maju Jaya. Okey, yang kedua kita lihat persoalan kegigihan dalam menjalankan penyelidikan sains. Siapa? Mestilah watak Zahar. Dia berusaha mengumpulkan pelbagai jenis serangga seperti kumbang, ulat beluncas dan laba-laba untuk dijadikan bahan eksperimen. Okey, seterusnya persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, iaitu Ibu Zahar, Kristina, dia keberatan untuk melepaskan Zahar pergi ke Pulau Pisang untuk mencari spesies ulat bulu pus-pus kerana bimbang akan keselamatan anaknya. Seterusnya kita lihat pula nilai. Nilai dalam novel ini cikgu ada nyatakan di sini dan kamu boleh lihat contoh-contohnya. Contoh kalau nilai kasih sayang, kita dapat lihat macam mana Zahar ni dia sangat sayangkan ibunya. Okey, buktinya macam mana? Dia sanggup berulang-alik dari rumah ke kampus kerana tidak mahu ibunya tinggal bersendirian di rumah. Okay, dan Zahar ni juga merupakan seorang yang berani.
Contohnya, berani menjelajah Pulau Pisang yang terlalu banyak kisah seramnya semata-mata untuk membuat kajian tentang ulat bulu. Dan kemudian kesabaran, contohnya Zahar ni sabar untuk mencari formula untuk menyelamatkan penduduk kampung daripada serangan ulat bulu berintik hitam. Okey, dan kemudian berhemah tinggi. Contohnya, Christina ni iaitu ibu kepada Zahar tidak pernah menyimpan perasaan dendam terhadap Baharudin iaitu bekas suaminya, malah dia memaafkan bekas suaminya itu. Baiklah. Berikut kita dapat lihat tentang watak utama pula. Kalau soalan keluar tentang watak utama, jangan tersilap masuk watak utama. Watak utama dalam novel ini ialah Zahar. Okey, kamu kena bagi tahu Zahar ini dia apa perwatakan dia. Dia seorang yang gigih berusaha, beri bukti. Dia seorang yang bertanggungjawab. Kamu beri contohnya. Okay, kemudian Zahar merupakan seorang yang berani, berikan contohnya. Sebenarnya boleh ulang sahaja bukti yang sama daripada nilai tadi juga masukkan dalam watak utama. Cuma kamu kena bagi tahu dia seorang yang apa? Seorang yang gigih, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang berani dan beri bukti yang mendukung kepada isi kamu. Seterusnya, pengajaran novel Jejak Monpus. Okay, dalam novel ini pengajarannya ialah kita haruslah berusaha keras untuk mendapatkan kejayaan. Siapa yang berusaha keras? Zahar. Okey, kumpul berbagai jenis serangga, kumbanglah ulat beluncas, laba-laba, okey, untuk dijadikan bahan eksperimen. Kemudian kita tengok kita hendaklah mengguna pakai ilmu yang dipelajari untuk manfaat semua. Ilmu yang kita ada, kita kena guna pakai. Kita tak boleh simpan saja kan. Jadi macam Zahar ini, dia mengguna pakai ilmu yang dia ada, dia bertanggungjawab untuk untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang sains hayat dan akhirnya dia berjaya mencipta penawar untuk menyelesaikan masalah ulat bulu tersebut yang melanda di kampungnya. Okey, dan akhir sekali kita tengok kita wajarlah berani menghadapi risiko apabila melakukan sesuatu tugasan. Contohnya, Zahar ini dia berani pergi ke Pulau Pisang semata-mata untuk mencari spesies ulat bulu pus-pus walaupun ibunya Christina dah berat untuk melepaskannya. Latar masyarakat Jejak Monpus ini, dalam novel ini terdapat beberapa latar masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Watak utamanya Zahar gigih berusaha mengumpul pelbagai jenis serangga seperti apa nyatakan. Ini semua bukti yang akan menyokong kamu kena masukkan. Kemudian masyarakat yang berani mengubah masa depan. Siapa? Zahar. Dia berani untuk aplikasikan pengetahuan dia dan mencipta penawar. Nampak tak? Cikgu punya contoh ni semua akan berulang sahaja. Jadi kalau kamu pandai pilih, sesuaikan, maka lebih mudah. Okay? Masyarakat yang saling membantu. Contohnya, Zahar telah dibantu oleh rakan sekuliahnya iaitu Fikri, Malcolm dalam projeknya di Pulau Pisang untuk mencari spesies baharu ulat bulu seperti pus-pus. Okey, yang akhir sekali cikgu kongsikan sedikit teknik plot. Kadang-kadang ada juga soalan yang keluar tentang teknik plot. Kamu boleh masukkan beberapa teknik plot di sini. Boleh pilih 3 daripada yang cikgu senaraikan dan berikan contoh. Okey? Sekian, terima kasih.